Implikasi perbezaan individu terhadap pengajaran dan pembelajaran. Perbezaan individu memberi cabaran besar buat guru untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif dan baik. Justru itu, wujudnya perbezaan gaya berpikir, objektif pengajaran dan pembelajaran, kesediaan belajar, gangguan pengajaran dan pembelajaran, serta kadar kecerdasan mengikut dan final. Perbezaan gaya berpikir terbagi kepada dua, yaitu cara berpikir dan sikap murid itu sendiri. Gaya pembelajaran murid adalah berbeza, ada yang selesa menggunakan audio dan alat visual. Murid yang secara kognitifnya bersedia boleh melaksanakan tugasan sekolah dengan lebih cepat berbanding dengan murid yang belum bersedia. Setiap murid mempunyai tahap pemahaman yang berbeza. Justru itu, objektif pembelajaran yang lebih tinggi harus diberikan kepada murid yang lebih pintar. Objektif pembelajaran perlu mengikut aras, yaitu bermula daripada pengetahuan, kefahaman, aplikasi, analisis, dan seterusnya sintesis. Murid pintar mempunyai motivasi dalaman yang kuat berbanding pelajar lemah yang memerlukan rangsangan. Pemerhatian sentiasa dibuat untuk memastikan emosi dan kecerdasan pelajar dalam mod bersedia. Ini karena gangguan pengajaran dan pembelajaran berkait rapat dengan kesediaan pelajar. Murid yang bersedia akan lebih mudah untuk menerima arahan dan memudahkan guru, berbeza bagi murid yang tidak bersedia yang berkecenderungan untuk mempunyai masalah tingkah laku yang mengganggu. Kadar dan kebolehan manusia jelas berbeza. Tahap kecerdasan akan berubah mengikut umur, sikap, dan faktor persekitaran. Kajian barat membuktikan kecerdasan seseorang akan bertambah mengikut umur. Secara umumnya, intelek dan penguasaan bahasa pelajar perempuan di peringkat sekolah rendah adalah lebih baik. Oke, implikasi pengajaran dan pembelajaran yang seterusnya adalah latar belakang kehidupan keluarga. Murid yang tinggal di bandar lebih cemerlang karena mempunyai latar belakang keluarga yang sempurna. Dapat menghadiri tuition jika dibandingkan dengan murid yang tinggal di kawasan kampung. Ini karena ibu bapa di kawasan bandar dapat mengenal pasti apa mata pelajaran yang anak mereka kurang mahir atau lemah, kemudian mereka akan menghantar anak-anak mereka ke pusat tuition yang mereka inginkan. Oke, implikasi yang seterusnya adalah kebolehan fizikal. Pada umumnya, setiap anak-anak mempunyai perbezaan yang berbeza dari aspek perkembangan psikologi dan psikomotor. Kemahiran-kemahiran asas seperti menulis sangat bergantung kepada sejauh mana otot kecil, mata, jari, dan tangan bekerjasama dengan kekuatan pemikiran individu. Pada peringkat sekolah rendah, kemahiran membaca sangat penting. Seterusnya, perkembangan murid yang lembam tidak sama dengan perkembangan murid yang normal. Ini karena murid yang normal akan lebih cepat menguasai sesuatu pengajaran dan pembelajaran dibandingkan dengan murid yang lembam. Baiklah, perbezaan emosi. Perasaan jiwa yang kuat seperti sedih, gembira, takut, dan lain-lain, emosi yang stabil akan menjadikan tumpuan murid terhadap pengajaran dan pembelajaran lebih baik, manakala emosi yang tidak stabil akan mengurangkan tumpuan murid terhadap pelajaran. Biasanya kanak-kanak yang lahir dalam situasi keluarga yang bahagia, mereka akan lebih fokus masa dalam kelas dan lebih mudah mengingati pengajaran dan pembelajaran dibanding dengan anak-anak yang berasal atau sering mengalami masalah keluarga. Ini akan memberi impak kepada pengajaran dan pembelajaran mereka, terutamanya prestasi akan lebih merundum. Perbezaan sosial merupakan implikasi perbezaan individu yang terakhir, yaitu murid yang bersifat ekstrovert atau aktif lebih tinggi pemahamannya jika dibandingkan dengan murid yang bersifat introvert.
pasif ketika belajar. Ini karena murid yang aktif atau ekstrovert, dia akan lebih banyak menyoal guru, lebih banyak sifat ingin tahu, lebih berani, lebih yakin untuk mempersoalkan konsep atau persoalan kepada guru, berbanding murid yang pasif yang sangat rendah diri, sangat takut untuk menyoal guru karena bimbang. Apabila bersoal jawab dengan guru, dia akan menemui keputusan atau akan dimarahi oleh guru. Ini akan memberi impak yang sangat negatif terhadap prestasi perkembangan kanak-kanak yang bersifat introvert. Baiklah, kesimpulannya, perbezaan individu boleh disimpulkan sebagai ketidaksamaan dalam aspek perkembangan secara fizikal, mental, sosial, dan emosi dalam kalangan individu maupun kanak-kanak. Manusia dilahirkan dengan kecenderungan masing-masing, dan ini menyebabkan terjadinya perbezaan individu. Oleh demikian, guru dan ibu bapa harus memahami perkara ini di kalangan murid-murid karena ini mempengaruhi pembelajaran dalam kelas dan perkembangan mereka. Sekian dan terima kasih. Pertama adalah memperbagaikan strategi pengajaran dan pembelajaran, yaitu strategi yang berkesan adalah diperlukan dalam pengajaran dan pembelajaran. Pada umumnya, strategi pengajaran terbagi kepada 3, yaitu pemusatan kepada guru, murid, atau pada bahan. Pemilihan strategi pengajaran oleh guru bergantung kepada situasi murid. Seterusnya, poin yang kedua adalah memberi peneguhan positif dan memberi peneguhan negatif. Peneguhan positif bermakna guru memberikan pujian atau hadiah kepada satu tingkah laku positif yang ditunjukkan oleh murid. Dan sebaliknya, jika sesuatu tingkah laku yang dibentuk oleh murid tidak dikehendaki atau negatif, guru boleh menggunakan peneguhan negatif. Seterusnya adalah poin yang ketiga, yaitu teknik motivasi. Bermakna penggerak untuk memandu tingkah laku murid ke arah yang lebih dinamik, yaitu guru mungkin bertemu kumpulan murid-murid yang tidak bermaya, malas belajar, tidak mempunyai cita-cita, dan suka penting ke kelas. Seorang yang malas belajar dengan seorang yang tidak mempunyai cita-cita memerlukan tenaga penggerak yang berbeza-beza. Oleh itu, guru perlulah biasa dan memainkan diri dengan berbagai teknik motivasi. Seterusnya, poin yang keempat adalah memperbagaikan kaidah mengajar, yaitu perbezaan individu boleh berlaku pada seorang peringkat umur, yaitu sama ada pada kanak-kanak ataupun orang dewasa. Walau bagaimanapun, dalam situasi pengajaran, para pendidik yang peka dan berpengalaman boleh mengatasi keadaan perbezaan murid-murid dengan memperkenalkan berbagai kaidah pengajaran, yaitu kaidah yang pertama adalah kumpulan mengikut kebolehan. Di peringkat sekolah rendah, murid-murid biasanya mempunyai kebolehan yang berbeza dalam penguasaan kemampuan membaca, menulis, dan menghitung. Maka guru-guru boleh menggunakan kaidah kumpulan untuk mengatasinya. Kumpulan sejenis atau homogenis ini adalah berdasarkan kepada prinsip bahwa kanak-kanak belajar dengan lebih baik dan cekap. Seterusnya adalah poin yang kedua, yaitu pengajaran bebas dan menggunakan bilik sumber. Pengajaran bebas bermaksud memberi kebebasan kepada murid dalam masa yang tertentu untuk belajar atau membuat kerja-kerja latihan di sudut-sudut bacaan atau bilik sumber secara bersendirian atau berkumpulan. Yang seterusnya adalah pengajaran pemulihan yang ditempuhkan kepada murid-murid yang lemah dalam menguasai sesuatu kemahiran asas pembelajaran di tingkat awal seperti tahun 1 di sekolah rendah. Pelajar yang terlibat ini biasanya tidak dapat mengikuti sebagian besar pengajaran yang disampaikan oleh guru sama ada secara formal atau tidak formal. Tujuan pengajaran pemulihan ini adalah untuk mengurangkan masalah pembelajaran yang dihadapi oleh pelajar dan seterusnya membina sifat keyakinan dalam diri. Bagi kebolehan kumpulan mengikut kebolehan yang kelima adalah program penggayaan, yaitu seorang pendidik ataupun guru dia perlu menyediakan satu program penggayaan berdasarkan tahap pencapaian dan kemahiran asas pada murid-murid mereka. Program ini dilaksanakan selepas guru mengenal pasti peringkat pencapaian murid-murid mereka. Contoh, murid yang cerdas akan diberi latihan yang mencabar. Murid yang sederhana pula diberi latihan yang bersesuaian dengan tahap mereka.
murid yang lemah, latihan yang lebih mudah untuk mereka lakukan. Secara ringkas, program ini dapat membantu guru untuk merancang strategi pengajaran yang bersesuaian dengan tahap kemampuan murid-murid mereka. Kaedah yang keenam pula adalah kaedah gerak talas. Kaedah ini melatih murid membuat aktiviti sama ada secara persendirian ataupun berkumpulan. Kaedah ini dia memerlukan penglibatan aktif kanak-kanak dalam situasi belajar. Aktiviti ini juga boleh dilakukan dengan cara penyelidikan, lawatan, demonstrasi, dan juga kerja-kerja proyek. Guru juga boleh sediakan alat bahan bantu mengajar yang cukup dan menggalakkan murid memilih sendiri alat-alat bahan bantu mengajar. Kaedah yang ketujuh adalah pengajaran terancang, yaitu murid akan belajar mengikut kemampuan dan cara yang tersendiri. Guru perlu mahir dalam menyusun dan membuat strategi perancangan yang logik tanpa merujuk buku teks. Selain itu, merancang variasi penyampaian. Merancang variasi penyampaian ini bermaksud guru perlu menggunakan segala kebolehan dan bakat sebagai seorang guru semasa berhadapan dengan murid-murid. Guru perlu menggunakan panca indera seperti tepuk tangan, fokus pandangan, gerakan kepala, gerakan fisikal, dan lain-lain. Dengan mempelbagai variasi rancangan, mampu menarik perhatian murid-murid. Contoh, murid mengantuk menjadi fokus pada pengajaran dan pembelajaran. Guru juga boleh bertukar-tukar intonasi suara agar murid terhibur. Yang kedua pula, nasihat konseling pembelajaran, yaitu guru perlu mempunyai asas kemahiran konseling. Terdapat murid yang suka meminta bantuan murid lain untuk menyelesaikan masalah. Oleh itu, kepercayaan murid pada guru bergantung pada perhatian guru kepada mereka. Guru yang memahami masalah murid saja yang mampu menyelesaikan masalah pengajaran dan pembelajaran. Ketiga adalah guru boleh menghubungi keluarga murid-murid. Tingkah laku murid berbeza apabila berada di sekolah dan di rumah. Oleh itu, guru perlu rapat ataupun menjalin hubungan dengan keluarga murid agar dapat saling berkongsi mengenai tingkah laku murid mereka. Kemampuan guru berkomunikasi dengan ibu bapa membantu memudahkan guru menyesuaikan teknik-teknik mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Kesimpulannya adalah perbezaan individu adalah satu elemen yang penting dalam bidang psikologi pendidikan. Perbezaan individu dalam kalangan murid harus dipelajari dan dikenal pasti oleh seseorang guru bagi melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Cabaran guru-guru adalah menangani pelbagai kesan yang disebabkan oleh perbezaan individu dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran supaya ianya memberi faedah kepada semua murid.